Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 13 Disember 2023, mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15. Anda bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif langsung dari Parlimen. Anda boleh saksikan kami di TV1, saluran berita RTF di RTM Klik dan juga penstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, menurut aturan urusan mesyuarat semalam, berlangsungnya ucapan pergulungan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 sebanyak 10 kementerian yang terlibat bagi sesi penggulungan ini didahului dengan Kementerian Pengangkutan dan diakhiri oleh Kementerian Kewangan. Antaranya adalah pergulungan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Antara perinciannya adalah sebanyak 350 juta telah diperuntukkan bagi merancangkan aktiviti promosi pelancongan dan kebudayaan termasuk penganjuran kempen Melawat Malaysia 2026. Antara strategi kementerian bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terdapat 7 perkara. Yang pertama adalah mengadakan kerjasama strategik, yang kedua penganjuran acara-acara pelancongan, ketiga promosi dan pengiklanan, seterusnya pembangunan modal insan, penambahbaikan infrastruktur, penyediaan insentif khas dan yang terakhir adalah membangunkan pelancongan domestik. Antara yang lain juga terdapat 8 siri jelajah Jom Cuti-Cuti Malaysia dengan pakej percutian yang menarik kepada 245 pemain industri pelancongan. Selain itu, bagi mempromosikan industri RV sebagai produk pelancongan baharu, Tourism Malaysia menganjurkan jelajah camper van Pantai Timur 2023 dari 1 hingga 4 September yang lalu melibatkan lokasi di Kuala Lumpur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Seterusnya pergulungan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia, iaitu antara perinciannya peruntukan yang disediakan kepada Kementerian Sumber Manusia pada tahun ini ialah sebanyak 1.47 bilion. Peruntukan di bawah Belanjawan 2024 secara umum merangkumi pelaksanaan program, latihan pemburuhan kesatuan sekerja, perhubungan perusahaan, naik taraf industri dan banyak lagi. Bagi merealisasikan rancangan Malaysia ke-12, kerajaan berpandangan pendidikan dan latihan teknikal serta vocational TVET menjadi medium terbaik dan penubuhan Majlis TVET Negara yang dikenali sebagai MTVET. Ini merupakan inisiatif penambahbaikan penyelarasan ekosistem TVET Negara berperanan sebagai badan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET Negara. Baik, TVET menjadi pemacu utama bagi melahirkan tenaga mahir tempatan dan secara langsung akan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing serta antara yang lain juga dapat menangani masalah pengangguran dan juga mencipta peluang pekerjaan baharu. Itu antara intipati pergulungan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dan menurut aturan urusan mesyuarat hari ini, antara persoalan yang akan dikemukakan bagi sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Soalan pertama oleh Tuan Haji Hussein meminta Menteri Pengangkutan menyatakan sama ada kerajaan mempunyai suatu kerangka pelan pembangunan khusus di sepanjang jajaran ECRL dan jajaran LPT3 di negeri-negeri Pantai Timur. Disusuli dengan soalan kedua oleh Datuk Siva Raj meminta Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan menyatakan 2 perkara. Yang pertama, apakah langkah-langkah yang telah pun diambil oleh pihak kementerian untuk menguruskan 24 projek sakit prima dan seterusnya setakat 15 Oktober 2023 sebanyak 53,646 unit perumahan mampu milik dibina. Baik, saya kira itu antara persoalan yang akan dikemukakan. Dewan Negara telah pun bersedia. Terus ke Dewan Negara, silakan. Pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya menyebut Yang Berhormat Tuan Haji Hussein Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua Tan Sri. Terima kasih YB Sanita. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Senator, jajaran ECRL bakal membentuk tulang belakang pengangkutan melalui perkhidmatan rel bagi menghubungkan kawasan-kawasan Lembah Kelang dan bandar-bandar utama di Pantai Timur. Projek ini akan memberi kesan aglomerasi yang dapat meningkatkan akses kepada peluang pekerjaan dan pusat-pusat ekonomi bagi merangsang aktiviti ekonomi di sepanjang koridor ECRL
untuk pengagihan peluang sosioekonomi yang lebih seimbang. Antara usaha-usaha kerajaan dalam pembangunan di sepanjang koridor ECRL juga diterjemahkan oleh Plan Malaysia melalui kajian Plan Induk Bersepadu Guna Tanah Laluan Rel Pantai Timur ataupun dipanggil PEG TACECRL yang telah disahkan di peringkat Majlis Perancang Fizikal Negara pada 18 September 2023. Plan induk ini bertujuan untuk memastikan pembangunan guna tanah di sepanjang jajaran ECRL dan sekitar stesen ECRL termasuklah pembangunan pelaburan projek pemacu ekonomi ataupun dengan izin Economic Accelerator Project EAP dapat dikenal pasti dan potensi ECRL dalam menyokong pertumbuhan wilayah dan negara dapat dioptimumkan. EAP merangkumi taman perindustrian, hub logistik dan pembangunan Transit Oriented Development TOD. Selain itu, sebarang projek pembangunan yang di dalam lingkungan 15 km daripada jajaran ECRL yang ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta agensi berkaitan seperti hub kargo, pusat pelancongan dan lain-lain aktiviti ekonomi yang dapat meningkatkan penggunaan rel dan kargo boleh diambil kira sebagai pembangunan EAP. Cadangan projek pembangunan EAP yang berpotensi telah dikenal pasti di negeri-negeri sepanjang jajaran ECRL, terutama di Pantai Timur adalah seperti berikut. Di Kelantan, negeri Kelantan antara cadangan utama bagi stesen ECRL di negeri Kelantan adalah pembangunan bandar baru Tunjong yang merupakan pembandaran baharu untuk kawasan Ketereh, cadangan pembangunan hub logistik di Pasir Putih dan cadangan pelabuhan darat di Bandar Baru Tok Bali mampu memperkukuhkan stesen Pasir Putih sebagai hub kargo di negeri Kelantan dan utara negeri Terengganu. Di negeri Terengganu pula, cadangan pembangunan bagi stesen ECRL di negeri Terengganu adalah pembangunan Bandar Lestari bagi lokasi-lokasi terpilih yang berdekatan dengan stesen seperti stesen Jerteh dan stesen Kuala Terengganu. Pengukuhan pembangunan bagi stesen-stesen ini merupakan gerbang pelancongan di negeri Terengganu. Di negeri Pahang pula, pelan cadangan bagi stesen ECRL di negeri Pahang adalah pembangunan bandar aero angkasa di stesen Cerating, pembangunan bandar Kota Sas, pembangunan bandar baru Maran dan Temerloh Smart City di stesen Temerloh antara pembangunan bandar-bandar baharu yang dijangka akan membangun dengan adanya jajaran ECRL. Pembangunan setempat juga akan membangun seperti di stesen Kuantan Port City untuk pembangunan bandar industri Gebeng, kawasan Paya Besar dengan pelan pembangunan bandar Education and Sports City serta Bentong yang fokus kepada pembangunan bandar eko pelancongan. Stesen-stesen ini sikit je, very short, one more paragraph. Stesen-stesen ini dengan perancangan pembangunan yang mampan akan dijangka dapat memberi manfaat kepada pembangunan sekitar dan sosioekonomi setempat. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat, seperti mana yang dimaklumkan oleh Kementerian Kerja Raya, cadangan projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 LPT3 sedang diteliti di peringkat unit kerjasama awam swasta Jabatan Perdana Menteri UKAS. Dalam hal ini, kerajaan komited untuk menjayakan projek LPT3 melalui sesi libat urus bersama Wakil Kerajaan Negeri dan Wakil Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC. Terima kasih. Soalan tambahan Tan Sri Yang di-Pertua, kena satu soalan boleh saya buat 3 dalam 1. Yang pertama Tan Sri terkait dengan tadi. Ini yang jadi masalah kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni kalau nak buat tanya tali kan nampak tak jelas sangat buat kesilapan tu. Okey, saya cuba. Tan Sri Yang di-Pertua, terkait dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, Kemaman Kerteh adalah merupakan kawasan industri, tak ke termasuk satu daripada transit di kawasan yang terbabit, sebab itu pelabuhannya di situ dan industri minyaknya pun di situ. Yang keduanya ialah terkait dengan
kawasan laluan ECRL ini, apakah ada kajian yang teliti berhubung dengan kemungkinan berlaku di tempat-tempat bencana seperti banjir dan kedai lain? Yang ketiga, saya mohon perkembangan tentang LPT3 daripada Gemuruh ke Pangkalan Kubu, tak silap saya. SI dan juga surveynya sudah siap, tetapi final alignment itu apa statusnya sekarang? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Berkaitan dengan Kertih dan Kemaman ini tadi, memang kalau tak saya sudah disebut tadilah ya, di antara plannya lah yang telah pun dimasukkan yang telah dibincang di peringkat pembangunan fizikal negara. Jadi di sebalik itu juga kita ada the national sekejap ya. Yang sebenarnya apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat tadi itu iaitu jalan sisihan ke Kertih dan Pelabuhan Kemaman. Ianya memang akan di sebahagian daripadanya iaitu di Pelabuhan Kemaman dan juga di stesen Kemasik Kertih dan Cukai. Jadi ianya memang akan dimasukkan juga dalam plan ini. Dan di sebalik itu sebagaimana katakan awal tadi itu dalam Plan National Industry, artinya di sebelah MITI memang sudah ada plan yang menunjukkan di mana kawasan-kawasan lagi yang akan dimasukkan di bawah MITI ini. Sebab mereka sendiri pun juga memberikan penerangan kepada kami di MOT. What other things yang akan dibuat di sepanjang jajaran ini. Selain daripada apa yang disebut itu dalam plan industri negara kita di sepanjang jajaran. Dan yang keduanya ialah tentang iaitu pasal bencana ni sudah pastinya sepanjang masa design stage dulu saya yakin benda ni sudah diambil kira semuanya. Tetapi ialah apa yang berlaku seperti tempoh hari di mana tanah telah pun di jalan raya di kawasan ada yang berkaitan dengan teruk. Walaupun kajian dibuat sebagai technical man lah selama ini, but still kadang-kadang kesan-kesan yang boleh berlaku juga. Tapi saya yakin semua ini dapat diatasi insya-Allah lah dengan the engineering punya capability kita, semua perkara ini dapat diambil kira, dapat diatasi. Dan berkaitan dengan LPT3 ni, saya minta maaf Yang Berhormat Tan Sri bahawa ini the detail for that bersama dengan Kementerian Kerja Raya. Boleh dirujuk kepada Kementerian Kerja Raya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Oleh kerana Yang Berhormat Datuk Sibaraj tidak hadir, maka saya ingin menjemput Datuk Haji Aziz bin Arifin. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Makan nasi berulam pegaga. Soalan saya Wabi nombor 3. Tan Sri, menjawab soalan sahabat saya Yang Berhormat Senator Dato' Haji Aziz Arifin. Untuk makluman Yang Berhormat, Jabatan Pendaftaran Negara JPN telah mula mencetak 160,000 permohonan kad pengenalan kanak-kanak MyKid yang tertunggak mulai bulan Oktober dan dijangka akan siap pada penghujung tahun 2023 ini. Serahan kepada pemohon akan dilaksana secara berperingkat sebaik sahaja proses cetakan MyKid ini selesai. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Pendaftaran Negara sentiasa komited untuk menyelesaikan isu tunggakan permohonan kad MyKid. Dalam hal ini, ibu bapa dan penjaga boleh menggunakan CJ kelahiran bagi sebarang urusan dengan pihak kerajaan ataupun pihak swasta sementara menunggu kelulusan permohonan MyKid. Ini kerana CJ kelahiran dia merupakan satu dokumen pengenalan diri yang sah dikeluarkan oleh kerajaan
dan agensi kerajaan dan swasta juga telah pun dimaklumkan untuk mengutamakan penggunaan sijil kelahiran sementara menunggu kad MyKid. Terima kasih, Tan Sri. Soalan tambahan. Yalah yang Apakah faktor berlakunya kehabisan stok MyKit? Bilakah dijangka akan selesai sepenuhnya isu ini? Serta dari manakah bekalan MyCard, yakni microchip, dihasilkan? Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri, bekalan chip untuk MyKit ini adalah daripada negara Eropah, di mana ia berpusat di Belanda. Untuk makluman, masalah kehabisan stok ini berlaku adalah disebabkan isu krisis kekurangan chip global sekitar tahun 2020-2023 lalu akibat pandemik COVID-19, penutupan industri kilang dan sebagainya, dan juga begitu tinggi permintaan daripada negara-negara hingga menjejaskan bekalan kepada kita. Namun demikian, JPN telah pun melaksanakan pelbagai usaha dan untuk makluman Yang Berhormat, kita telah menyelesaikan 140,000 MyKit yang tertunggak bagi tahun 2021 dan 2022. Kita ada berbaki lebih kurang 15,000 MyKit yang masih belum dicetak dan dijangka selesai pada penghujung Disember 2023. Bagi tahun 2023, JPN juga sedang melaksanakan proses perolehan berkaitan bekalan MyKit. Lebih kurang 3 juta kita akan sediakan untuk menampung kerana anggaran kita mengikut kebiasaan kadar kelahiran setahun antara 400 hingga 500 ribu keperluan perlu disediakan, dan dalam apa keadaan pun kita sentiasa berusaha untuk pastikan dan kita jangkakan bahawa selepas isu ini selesai, maka mulai tahun 2024 ini masalah ini tidak akan timbul lagi. Terima kasih. Soalan tambahan, Tan Sri? lah yang mana? Terima kasih Tan Sri. Yang betul. Chip tu bukan ke dulu dibuat di sini oleh Iriscorp ke apa Yang Berhormat dulu, dan tidakkah kita boleh manufacture di sini di negara ini? Terima kasih. Kita harus ingat bahawa isu-isu soal keselamatan kad juga penting dan perlu diberi perhatian. Dan pelbagai pertimbangan telah pun dibuat, dan kerajaan melalui Kementerian Negeri dan juga JPN mengambil kira semua aspek. Sebab itu bekalan yang kita pulih ialah daripada Europe dan tidak daripada tempat lain, terutama sekali daripada Belanda. Ini mengambil kira semua aspek bekalannya. Terima kasih. Soalan tambahan, Tan Sri, yang betul? Tak ada yang lain? Ya, saya yang mana? Ya. Saya fikir soal chip dalam MyCard, yang MyKit dan lain-lain ini ialah isu keselamatan negara, isu data yang boleh dieksploitkan. Apakah kerajaan tidak berhasrat untuk memastikan bahawa chip ini nanti bakal dikeluarkan sendiri oleh kerajaan demi keselamatan kita sendiri seperti yang disebut oleh Menteri? Kita ambil kira aspek-aspek sebagaimana yang disebutkan tadi, soal keselamatan dan sebagainya. Cuma saya boleh sebut bahawa buat masa ini keputusan kita ialah mengguna bekalan chip daripada Europe, iaitu Belanda. Ini mengambil kira semua aspek untuk tujuan kata mungkin pertimbangan pada waktu lain, tapi saya hanya sebut di waktu ini. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya menjemput Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya untuk Kementerian Kesihatan nombor 4. Terima
Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli. Berkenaan tentang soalan yang telah dibangkitkan. Tan Sri Yang Bertuah, Kerajaan menerusi Jabatan Perkhidmatan Awam sedang melaksanakan kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan turut menyertai kajian ini dengan membekalkan maklumat dan input-input yang diperolehi daripada pegawai, kesatuan dan persatuan bagi menambah baik kebajikan kaki tangan di sektor kesihatan. Oleh yang demikian, salah satu input yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan kepada agensi pusat melalui SSPA ini adalah mengenai isu kadar allowance tugas atas panggilan on-call. Untuk makluman Yang Berhormat Senator juga, permohonan kenaikan kadar allowance tugas dan panggilan on-call ini juga telah diangkat kepada agensi pusat pada tahun 2022 dan tahun 2023. Dan juga untuk maklumat Yang Berhormat Senator, kali terakhir kadar allowance tugas atas panggilan ini direview dengan izin adalah pada tahun 2012. Sekian, terima kasih. Tan Sri, soalan tambahan. Terima kasih yang Tan Sri Yang Bertuah. Isu on-call ini, on-call allowance ini dengan izin, zaman kami dulu Tan Sri tak timbul. Kerja aja, tak ada apa allowance apa-apa. Tapi memang tough lah sikit. Saya rasa usaha ini bagus bagi menaikkan semangat. Bukan susah sangat kita nak menilai. Cuma kalau boleh kementerian ni engage sikit dengan doktor. Doktor ni bolehlah kita katakan tonggak perkhidmatan. Walaupun jawatan-jawatan lain sama penting, tapi doktor ni penting. Sudi apalah kiranya Tan Sri kalau engagement ni diperbanyakkan, kerapkan sikit, ya. Dan dengan pertambahan belanjawan untuk kementerian ini, saya yakin isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Sejak 2012, ini kali pertama nak naikkan. Saya cadang disegerakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Tan Sri Yang Bertuah. Saya sangat bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Senator berkenaan tentang sesi libat urus yang perlu dilaksanakan secara kerap dan juga berdasarkan maklumat ataupun sejarah kadar allowance ini memang pernah kita naikkan sejak daripada tahun 1994 ke tahun 2001, 2005 dan juga 2012. Dan kalau kita lihat dari tempoh 2012 sehingga 2023 ini, hampir 10 dan 11 tahun kadar allowance ini tidak dinaikkan. Dan juga kita telah mendapati isu-isu ini banyak sekali dibangkitkan, bukan sekadar melalui sesi libat urus tetapi melalui social media, sehingga kan mencetuskan rasa kurang senang di kalangan pegawai dan juga penjawat awam, terutama sekali pegawai perubatan. Dan juga sepanjang tahun di bawah pentadbiran Kerajaan Madani melalui mantan Yang Berhormat Negeri, Yang Berhormat Menteri Kesihatan, kita telah menganjurkan sesi libat urus ataupun sesi town hall bersama pegawai perubatan. Dan juga di situ kita jelas dilihat pegawai-pegawai perubatan menuntut untuk agar kadar allowance on call ini dinaikkan. Dan juga kita telah mengemukakan cadangan-cadangan kepada agensi pusat iaitu JPA dan juga sesi libat urus bersama yang berbahagian KPPA telah dilaksanakan. Walaupun demikian, keputusan muktamad berkenaan tentang review kadar on call ini belum dapat dicapai dan kita telah mengemukakan semula. Dan juga melalui pelaksanaan kajian sistem saraan perkhidmatan awam ini, saya cukup yakin cadangan yang telah dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan untuk menaikkan kadar on call ini akan diterima dengan baik oleh pihak agensi pusat. Dan juga isu engagement ini, selain daripada bersama dengan pegawai perubatan, kita telah mengadakan 5 kali sesi dengan MMA dan juga kita telah mengumpul banyak input-input, hampir 5,261 input yang telah kita dapat dan juga kita telah hantar kepada pihak agensi pusat. Dan juga perkara-perkara ini kita harap agensi pusat dan juga dengan adanya jiwa besar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
untuk meluluskan tuntutan ataupun permohonan daripada pegawai-pegawai perubatan kerana kami sangat-sangat menghargai pegawai-pegawai perubatan di dalam KKM. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Tuan Di-Pertua. Ketua, soalan tambahan. Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, setahu saya allowance pegawai perubatan adalah RM9 sejam, yang di mana lebih rendah daripada Grab driver. Ini menyebabkan ramai pegawai perubatan terasa teraniaya dan juga terpaksa keluar ke sektor swasta yang menyebabkan brain drain. Dan adakah kerajaan memang serius nak selesaikan isu ini? Sebab setiap kali kita dah cakap tentang isu ini tak settle dah. Adakah bolehkah kerajaan menyatakan adakah revisi ini akan dilakukan dengan segera tahun 2024 ataupun 2025? Perkara ini sudah lama dibincangkan tapi setakat ini tiada penyelesaian. So mohon YB Menteri menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Senator Dr. Linjes Suwaran. Selain daripada gaji dan juga imbuhan tetap, pegawai perubatan juga turut menerima pelbagai allowance sebenarnya. Antara tugas-tugas yang allowance yang mereka terima adalah seperti bayaran insentif perkhidmatan kritikal, bayaran insentif pakar, allowance bertugas pegawai perubatan semasa waktu pejabat di klinik kesihatan dan jabatan kecemasan, serta allowance pembedahan. Dan juga allowance tugas atas panggilan ini adalah bergantung kepada tempoh masa bekerja di luar waktu, dan juga adalah wajar. Saya memang bersetuju secara peribadi dan juga secara dasar kita kena lihat berkenaan tentang allowance yang bernilai RM9 ini. Walaupun memang terdapat allowance yang lain, tetapi tempoh masa bekerja ni Tan Sri Yang Bertuah bukan dia sejam dua, tetapi memakan tempoh hampir berbelas-belas jam. Dan juga saya pun menerima baru-baru ini ada seorang pakcik ni lah yang memberitahu saya ucapkan terima kasih kepada pegawai perubatan. Saya lihat pagi tadi saya jumpa doktor tu, esok pagi pun saya jumpa doktor yang sama juga. Macam tak tidur, macam zombie pula dia orang cakap. Dan saya berharap agar betapa seriusnya kami adalah kami telah mengemukakan sejak hari pertama Yang Berhormat masuk, dan sebentar tadi saya berjumpa dengan Yang Berhormat Menteri yang baru, Menteri Kesihatan yang baru, komitmen untuk melihat perkara ini akan diperhaluskan dengan teliti, dan juga kita telah mengemukakan cadangan-cadangan yang terbaik seperti apa yang kami perolehi daripada input-input town hall yang telah kita laksanakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan tambahan Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih. Soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah keseimbangan kehidupan kerja work-life balance amat penting. Ya. Tapi saya melihat dalam bidang perubatan ini merupakan satu perkara yang amat perlu ditangani. Jadi soalan saya, siapakah yang dipertanggungjawabkan oleh kementerian di peringkat hospital untuk memastikan pegawai perubatan tidak bekerja berlebihan? Sebab apa yang dimaklumkan kepada saya, kalau di Semenanjung ini rata-rata round saya dibuat selepas pukul 8, tetapi di Hospital Umum Sarawak ada setengah jabatan di mana rounds bermula pada pukul 7 pagi. Jadi kalau pukul 7 pagi, pegawai perubatan terpaksa turun kerja 6.30 pagi dan balik pukul 7 malam. Jadi kalau kita lihat work-life balance tidak ada, itu melebihi daripada on call yang tadi disebut. Ya. So siapa yang dipertanggungjawabkan to make sure ada work-life balance kepada pegawai-pegawai perubatan kita? Ada setengah ketua tu dia tak ada keluarga. Jangan panjang sangat. Ya, sorry. Jadi masa tu seakan-akan ditetapkan oleh ketua jabatan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Puan Rita. Tan Sri Yang Di-Pertua, di dalam sesi libat urus yang kita jalankan, memang banyak perkara-perkara seperti work-life balance ini dibangkitkan, terutama sekali doktor-doktor muda ataupun pegawai-pegawai perubatan yang baru saja memasuki perkhidmatan, dan juga berkenaan tentang pelaksanaan waktu bekerja di Kementerian Kesihatan. Kita berpegang kepada peraturan berkaitan tempoh waktu bekerja bagi pegawai perkhidmatan awam adalah sebagaimana ditetapkan di dalam Perintah Am Bab
G1974 waktu bekerja dan lebih masa, dan Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia. Peraturan ini terpakai kepada semua perkhidmatan awam termasuk anggota Kementerian Kesihatan yang bertugas di fasilitis kesihatan. Tetapi untuk menjawab Yang Berhormat Senator Puan Rita, isu-isu ini berbangkit adalah juga bergantung kepada bekalan ataupun bergantung kepada jumlah kaki tangan pegawai-pegawai perubatan dan juga kaki tangan kesihatan yang berada di fasilitis. Dan juga ketika ini kita sedang menjalankan satu kajian yang komprehensif berkenaan tentang maldistribution of doctors dengan izin dan juga keperluan-keperluan doctors yang perlu kita optimumkan di dalam fasilitis kesihatan. Walaupun demikian, kita juga turut mengkaji berkenaan tentang perkara-perkara yang lain, sebagai contoh di mana hospital ataupun hospital fasilitis kesihatan ini menyediakan ruang tempat rehat dan juga ruang tempat on-call kepada doktor-doktor ini yang lebih selesa, yang lebih dapat memberikan kesenanganlah untuk bekerja. Dan juga pengarah-pengarah hospital juga turut dinasihatkan untuk melihat jadual dan juga pusingan kerja ini bersesuaian dan juga tidak memberikan tekanan yang sangat-sangat tinggi kepada pegawai-pegawai kerajaan. Dan juga kadang-kadang hasil dan juga kesan daripada beban tugas ini, sebahagian pegawai-pegawai perubatan melihat ini adalah merupakan isu buli yang agak serius di dalam kementerian kami. Maka kami telah meneliti dan juga kita telah menghantar pegawai-pegawai untuk melihat dan juga mendapatkan pandangan serta menasihatkan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua pengarah di hospital untuk memberikan satu environment kerja yang sangat kondusif dan juga tidak memberikan tempoh masa yang panjang kepada pegawai perubatan untuk berada di fasilitis. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang disoal oleh semua menyoal persoalan ni memang betul Yang Berhormat. Saya dulu dalam polis 7 tahun jadi pegawai penyelidik, ya, penyiasat. Hospital doktor tu dia 24 jam. Lepas 24 jam dia off 24 jam. Tetapi sebelum dia pergi off tu, dia akan nak menyerah tugas dia tu. Sepanjang hari sampai pukul 4, pukul 5 petang. Itu menyerah tugas dia ni. Satu persatu pasien kena di-brief dengan yang doktor mengambil alih. Selepas tu, bila dia standby lepas tu, dia kerja balik lah tu. Memang tak ada rest. Orang jadi doktor ni memang macam robot lah. Yang Berhormat, kena cepat kadik barang benda-benda ni. Reality of life. Bayangkan saya 70-an dulu tu. Sekarang lebih teruk lagi. Penyakit makin banyak. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya menyebut Tuan Aisyah Analaki di Jacob. Terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tan Sri Yang Di-Pertua, 2 hari yang lepas saya berdiri di sini untuk menjawab soalan senator bagi pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Hari ini saya sekali lagi menjawab soalan Yang Berhormat Senator tetapi bagi peringkat kementerian yang lain. Tapi apa pun saya ucapkan tahniah kepada senator kerana sangat memberi tumpuan kepada orang kurang upaya. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ini amat prihatin terhadap kebajikan golongan orang kurang upaya, termasuklah dalam urusan pemilikan rumah mampu milik. KPKT telah pun mengambil inisiatif dengan menetapkan 1% pengisian program perumahan rakyat ataupun PPR bagi golongan orang kurang upaya serta keutamaan diberikan kepada golongan orang kurang upaya bagi pengisian di tingkat bawah. PPR yang baru juga yang akan dibina akan diletakkan syarat supaya kemudahan mesra OKU disediakan untuk keperluan penduduk PPR. Selain daripada itu, kerajaan juga sentiasa komited untuk keperluan membela nasib rakyat dan telah menyediakan inisiatif pembiayaan untuk menggalakkan pemilikan rumah termasuklah
kumpulan orang-orang kurang upaya. Bagi tujuan ini, Tuan Yang Di-Pertua, pembiayaan bagi pembelian rumah pertama, kerajaan menyediakan inisiatif iBiaya yang menyediakan jaminan pembiayaan melalui skim jaminan kredit perumahan. Inisiatif SJKP ini telah pun menyediakan jaminan pembiayaan bagi pembelian rumah pertama bagi mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap ataupun tidak ada penyata gaji seperti mana golongan gig ekonomi dan juga termasuklah rakan-rakan kita orang kurang upaya. Di bawah inisiatif ini, SJKP menyediakan jaminan RM5 bilion nilai pinjaman dan juga inisiatif ini telah ditambah baik menerusi pengumuman ekonomi madani dengan lagi tambahan RM5 bilion. Dan baru-baru ini melalui Belanjawan 2024, kerajaan juga telah bersetuju untuk meningkatkan lagi jaminan pembiayaan dengan nilai tambahan jaminan sejumlah RM10 bilion. Inisiatif ini dijangka akan memberi manfaat kepada seramai 40,000 orang peminjam daripada kalangan B40 dan juga M40. Jaminan pembiayaan yang disediakan di bawah SJKP ini adalah tertakluk kepada kadar pinjaman yang ditawarkan oleh institusi-institusi perbankan yang juga menyertai inisiatif ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, selain daripada itu melalui Syarikat Perumahan Negara Berhad ataupun SPNB telah turut melaksanakan inisiatif penyediaan rumah mampu milik melalui program Rumah Mesra Rakyat RMR. Dan program Rumah Mesra Rakyat ini adalah program untuk memenuhi keperluan rakyat berpendapatan rendah kelompok B40 dengan pendapatan bulanan isi rumah RM5,000 ke bawah untuk membina rumah di atas tanah sendiri ataupun rumah di atas tanah milik keluarga yang diberikan kebenaran berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan terbuka kepada semua kelompok termasuklah rakan-rakan kita orang kurang upaya. Kos pembangunan RMR ini adalah sebanyak 75,000 seunit di bawah program ini dan sebahagian daripada kos ini akan ditanggung oleh kerajaan iaitu sejumlah 20,000 subsidi. Dan sebahagian baki kos pembangunan tersebut akan ditampung oleh pemilik rumah berkenaan melalui kemudahan pinjaman tanpa faedah. Soalan yang diberikan oleh Yang Mohamad tadi tanya tanpa faedah, yang ini boleh pergi ke arah ini sebab ini adalah tanpa faedah yang disediakan oleh SPNB. Untuk makluman Dewan Yang Mulia juga terdapat beberapa kerajaan negeri melalui agensi di bawah kerajaan negeri yang menyediakan pembiayaan dengan faedah yang lebih rendah ataupun tanpa faedah bagi menggalakkan pemilikan rumah. Namun ia adalah tertakluk kepada syarat dan terma yang telah ditetapkan di bawah skim masing-masing. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih. Terima kasih Menteri yang beri penjelasan yang terbaik. Terima kasih. Tak ada soalan tambahan. Terima kasih. Saya menjemput Yang Berhormat Dr. Linges Warren. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Linges Warren, Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan ini saya ingin memaklumkan bahawa Rahmah merupakan satu jenama yang kukuh, satu strong brand name dengan izin dan sangat popular yang pernah dicipta oleh KPDN dan juga mahupun sesebuah kerajaan. Nama Rahmah adalah sinonim kepada satu nilai murni di mana masyarakatnya saling membantu demi kesejahteraan hidup rakyat bagi menangani kos sara hidup di dalam iklim inflasi dan harga dunia yang penuh mencabar. Justru setelah Rahmah dicipta oleh almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub, mantan Menteri KPDN, Rahmah banyak digunakan di mana-mana. Harga Rahmah melambangkan harga patut yang lebih murah dari harga pasaran. Program Rahmah dalam inisiatif Payung Rahmah yang telah menjadi jenama yang popular adalah jualan Rahmah dan menu Rahmah di kalangan inisiatif Payung Rahmah ini. Dan jualan Rahmah menawarkan diskaun antara 10 hingga 30%. Tan Sri Yang Di-Pertua, sebelum ini kita tahu bahawa ada jualan keluarga Malaysia. Jadi apakah bezanya jualan Rahmah ini? Apakah unique selling propositionnya? Tan Sri Yang Di-Pertua, di sini kita mencari pendekatan di mana apa bezanya daripada jualan-jualan murah sebelum ini. Maka bermula dari Mei tahun ini,
apabila lulus bajet 2023, saya telah memperkenalkan penambahbaikan kepada program jualan rahmah ini di mana selain dari rakyat datang ke lokasi program jualan rahmah, kini kedai yang mencari rakyat sehingga terciptanya kedai cari rakyat ataupun jualan rahmah bergerak. Ini Dr. Linggesh yang berhormat ya. Jadi lori jualan rahmah bergerak ini terdiri dari lori 3 tan sehinggalah ada yang 10 tan, ada yang 5 tan dan dia membawa barang-barang keperluan itu sehingga mencari rakyat di dalam kampung, di PPR, di kawasan B40 ya, dan mereka membawa barang-barang perlu dan menawarkan sehingga 10 hingga 30% diskaun. Jadi sehingga kita lihat bahawa program ini memang mendapat tempat di hati rakyat ya, dan mereka berbaris, sanggup baris dalam hujan dan dalam panas untuk menunggu jualan ini. Jadi sehingga 11 Disember 2023, program jualan rahmah bergerak telah menjangkau 1,873 lokasi di seluruh negara. Di Sabah 40 lokasi, di Sarawak 25 lokasi dan Labuan di 2 lokasi. Jumlah kehadiran pengunjung ke jualan rahmah bergerak dicatatkan seramai 1.5 juta orang. Berkenaan dengan kajian ya, bagi mengukur keberkesanan program di bawah inisiatif Payung Rahmah, KPDN melancarkan satu kajian impak. Tajuknya Kajian Impak Program Payung Rahmah untuk melihat kepada keberkesanan sistem penyampaian. Jadi saya kongsi sedikit, ada 1,600 responden dan daripada 1,600 tersebut, kita dapati bahawa 73% responden bersetuju inisiatif Payung Rahmah dapat mengurangkan kos sara hidup mereka. 81 responden atau majoriti responden mengatakan mereka berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif Payung Rahmah. Dan 64% responden menyatakan jualan rahmah bergerak telah memberi impak terus kepada mereka. Jadi, alhamdulillah secara keseluruhan kita dapati bahawa program jualan rahmah, terutamanya jualan rahmah bergerak, telah memberi impak langsung dan dapat dirasai terus kepada rakyat dan mampu mengurangkan kos sara hidup. Terima kasih Tan Sri Ketua. Tan Sri Ketua, terima kasih yang berhormat. Adakah kerajaan berhasrat untuk bekerjasama dengan kedai runcit tempatan sebagai langkah masa panjang untuk menawarkan barang keperluan asas pada harga ramah? Setahu saya, jualan ramah bergerak ini agak menyusahkan rakyat kerana terpaksa beratur di bawah cahaya matahari dan juga jualan ramah juga menyusahkan pembeli sebab ada hari yang tertentu saja yang jualan itu tersebut dilakukan. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Sebenarnya apa yang menjadi masalah ialah apabila kita tidak ada dalam kawasan pendalaman itu tidak ada kedai runcit. Saya faham apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Senator, tetapi apabila tempat itu tiada kedai runcit dan mereka susah untuk pergi keluar mencari kedai tersebut, inilah di mana jualan rahmah bergerak ini berfungsi ya, untuk mencari mereka ya. Pada saya tidak susah kerana mereka kedai yang cari rakyat, bukan rakyat yang cari kedai. Kalau rakyat nak cari kedai itu yang lagi susah. Tapi kita juga jualan rahmah bergerak bukan satu-satunya model jualan rahmah. Kita tetap ada jualan rahmah dalam premis ya, dalam supermarket dan sebagainya. Jadi tapi ada masa-masa tertentu yang ditawarkan jualan rahmah dalam premis, luar premis dan model bergerak. 3 model bergerak Yang Berhormat Senator, 3 model jualan rahmah Yang Berhormat Senator. Terima kasih Tan Sri Ketua. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan tambahan. Ya, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Ya, saya sangat gembira dan menyokong jualan rahmah ini dan nampaknya saya melihat soalan 6A ini seolah-olah tidak terjawab. Jadi saya harap kerana kalau boleh jualan rahmah ataupun kedai cari rakyat ini perlu benar-benar pergi ke pedalaman. Contohnya di Sarawak, Tegulang ataupun Metalun. Jadi kalau dibuat di Pekan Belaga, mereka juga kena keluar daripada Tegulang Pekan Belaga. Jadi kosnya melebihi barang yang murah yang mereka nak beli. Kalau boleh, kerana ini adalah kemurnian daripada kerajaan. Kerajaan kena bawa ke tempat mereka yang penempatannya agak ramai. Jadi pergilah ke tempat yang pedalaman ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Abun.
Sebenarnya ada data, saya boleh kongsi datanya. Tadi saya tak bacakan sebab habis masa. Di setiap negeri, pecahan-pecahan jualan rahmah bergerak tersebut. Tan Sri Yang Di-Pertua, berkenaan dengan pendalaman, kita akui bahawa amat sukar untuk sampai kepada rakyat. Cabarannya besar, antaranya seperti yang tempat yang disebut oleh Yang Berhormat Senator, lori pun tak sampai. Jadi kita pun sedang mencari jalan macam mana nak sampai ke situ. Mungkin pakai sampan mungkin, ya, satu ketika nanti. Tapi itulah challenge, cabaran yang kami hadapi. Namun apabila kedai cari rakyat ni, dia lebih dapat reach out berbanding dengan kita mengadakan jualan rahmah di premis. But insya-Allah that's the way forward. Dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih. Saya setuju dengan Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad. Saya ingat boleh bincang dengan YB tempatan lah. Mungkin mengenal pasti tempat-tempat yang sesuai. Terima kasih. Saya menjemput Senator Tuan Zaizuri Al-Kab Abdillah Sufyan. Assalamualaikum Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Senator Zaizuri Al-Kab Abdillah Sufyan. Tan Sri Yang Di-Pertua, hubungan perdagangan antara Malaysia dan Republik Indonesia terjalin melalui wadah dua hala dan serantau. Bagi serantau ialah melalui ASEAN. Malaysia bersama Indonesia sentiasa meneroka peluang dan merencana usaha-usaha yang dapat meningkatkan perdagangan dan kerjasama ekonomi sama ada secara dua hala atau serantau. Perdagangan barangan antara Malaysia dengan Republik Indonesia termasuk negara-negara anggota ASEAN lain dilaksanakan melalui Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN dan dengan izin ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan juga perjanjian-perjanjian perdagangan bebas FTA antara ASEAN dan rakan-rakan dialog seperti Jepun, India, Republik Rakyat China, Republik Korea, Hong Kong, Australia, New Zealand dan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau atau RCEP. Di peringkat dua hala, khususnya bagi menyokong aktiviti ekonomi di Borneo, Malaysia dan Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan sempadan atau border atau dengan izin agreement between the Malaysian government and the government of Republic of Indonesia on border trade BTA pada tahun 1970. BTA ini telah dikaji semula dan dirunding sejak tahun 2009 bagi memastikan ianya tetap relevan dan sesuai dengan peredaan masa. BTA yang telah diperkemas dan ditambah baik ditandatangani pada 8 hari bulan Jun 2023 di Putrajaya dan dijangka akan memudah cara dan merencanakan lagi aktiviti ekonomi dan perdagangan antara Malaysia dan Indonesia dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan taraf sosioekonomi penduduk di kawasan sempadan Malaysia dan Indonesia di wilayah Borneo, serta memperkukuh dan mengerat hubungan Malaysia dengan Indonesia. Tan Sri Yang Di-Pertua, selain daripada kerjasama perdagangan tersebut, dari sudut pandang kerjasama ekonomi, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East ASEAN Growth Area, BIM Niaga dengan izin, merupakan satu platform kerjasama serantau yang ditubuh pada tahun 1994 meliputi wilayah Brunei Darussalam, 4 buah wilayah di Indonesia iaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Irian Jaya, 2 buah negeri di Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak dan 2 buah wilayah di Filipina iaitu Mindanao dan Palawan. Selain itu, pihak kerajaan melalui MITI telah menerajui perbincangan dua hala bagi meneroka potensi pelabur dan pelaburan bersama co-investment bagi syarikat-syarikat Malaysia di Nusantara semasa lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Indonesia pada bulan Januari 2023. MITI telah menyerah sebanyak 10 surat niat daripada syarikat-syarikat Malaysia yang berminat untuk terlibat dalam pembangunan Nusantara kepada pihak kerajaan Indonesia yang melibat bidang elektrik dan elektronik, otomotif,
pembuatan produk pembinaan, pengurusan sisa, teknologi bandar pintar, perumahan, penjagaan kesihatan, kejuruteraan, utiliti dan tenaga boleh diperbaharui. Melalui MITI, Malaysia juga menandatangani memorandum persefahaman antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Republik Indonesia mengenai kerjasama promosi pelaburan dengan Republik Indonesia pada 8 hari bulan Jun 2023. Terima kasih, Tan Sri. Tunggu sekejap, Yang Amat. Duduk, Yang Amat. Duduk. Oh, tunggu. Masih, Tan Sri. Terima kasih. Good morning, honorable members. It is with great pleasure I would like to inform the August House that together with us today is the delegation led by His Excellency Lucas Snembo Moa, Chairperson of the National Council of the Republic of Namibia. To His Excellency Lucas Snembo Moa and delegation, welcome to the Senate of Malaysia. We hope that this visit will further strengthen friendship and relation between Malaysia and the Republic of Namibia. Thank you. Tan Sri Yang Di-Pertua. Ya, silakan, Yang Amat. Soalan tambahan saya, Tan Sri Yang Di-Pertua. Dalam konteks memperkasakan ekonomi Borneo, khususnya Sarawak, Gokin Solar daripada China ingin berhasrat untuk melabur di Malaysia, Yang Berhormat. Mereka telah berjumpa dengan pihak Maida dan Maida telah pun membawa mereka ke beberapa lokasi di Semenanjung. Malangnya Yang Berhormat tak ada diwar-warkan atau tak ada dipromosikan investasi atau investment di sebelah Sabah dan Sarawak. So disebabkan mereka kenal saya, so mereka bertanya kepada saya, boleh tak bawa kita ke Sarawak. Jadi saya bulan lepas telah membawa mereka ke Invest Sarawak. So alhamdulillah, because of certain sekejap Datuk Seri, so mereka telah membawa pelaburan sebanyak 3.5 bilion dengan peluang pekerjaan sebanyak 1,300 peluang pekerjaan. Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan saya, Tan Sri Yang Di-Pertua, boleh tak any investment yang ingin berhasrat masuk Malaysia, kita sertakan bersama pihak Sabah dan Sarawak? Saya cadangkan jawapannya boleh. Terima kasih. Tan Sri Yang, terima kasih. Saya setuju dengan senator dan sebenarnya Maida ataupun agensi-agensi di bawah MITI tidak memihak kepada mana-mana negeri. Semua wilayah dan negeri dirangkumi dan kalau ada minat daripada pelabur, memang pihak kementerian dan juga Maida akan fasilitasikan. Terima kasih. Soalan tambahan, Tuan Ketua. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi ada menyebut tentang BIM IAGA, inisiatif yang ditubuhkan dalam tahun 1994. Jadi soalan saya apakah main outcome, keberhasilan utama yang telah tercapai daripada inisiatif ini, khususnya di Sabah dan Sarawak? Terima kasih. Memang banyak aktiviti telah diadakan di antara empat kawasan atau wilayah di antara negeri-negeri yang dirangkumi oleh BIM Niaga, dan BIM Niaga Vision 2025 yang telah dirangka juga merancangkan lebih banyak aktivitis supaya wilayah-wilayah ini boleh dapat menjalinkan
aktiviti ekonomi dan juga perniagaan yang lebih erat. Saya harap regional integration ini boleh atau integrasi wilayah-wilayah di kawasan Bingara boleh dapat aktiviti dan juga program yang lebih banyak selepas ini. Dengan lawatan-lawatan yang diadakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, nampaknya kita ada peluang untuk tambah baik program ataupun aktiviti dalam Bingara. Terima kasih. Okay, terima kasih, Wan. Sekarang saya menjemput Senator Dr. Wan Martina binti Wan Yusof. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri, dan terima kasih saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan kerana sudi menjawab soalan saya walaupun RUU ini akan dibentangkan petang ini. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Yang Berhormat Senator Tan Sri Yang di-Pertua. Petang ini Yang Berhormat Menteri sendiri, Yang Berhormat Menteri Kesihatan yang baru akan membentangkan rang undang-undang, dan juga seeloknya saya menjawab juga soalan-soalan kerana soalan ini adalah merupakan hak kepada Yang Berhormat Senator. Antara cabaran yang telah kami hadapi berkenaan tentang pembentangan rang undang-undang kawalan produk merokok ini adalah berkenaan tentang isu penolakan pelbagai pihak, daripada masyarakat, daripada ahli-ahli yang berhormat, daripada pihak industri. Walaupun demikian, terdapat juga sebahagian besar masyarakat dan rakyat dan juga netizen di sosial media menyokong sepenuhnya berkenaan tentang sokongan kepada rang undang-undang kawalan produk merokok berasaskan GEG. Kita telah membentangkan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 pada 30 November yang lepas dan telah dipersetujui secara sebulat suara by petitions oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Walaupun demikian, rang undang-undang tersebut tidak mengandungi elemen generational endgame ataupun generasi penamat, tetapi penambahbaikan dan juga keperluan rang undang-undang ini dibentangkan dan dipersetujui adalah kerana rang undang-undang ini mengandungi regulations ataupun kaedah-kaedah bagaimana untuk kita mengawal selia produk-produk rokok ataupun merokok ini seperti vape yang juga merupakan ancaman terbaru dalam sektor kesihatan. Dan juga dengan adanya rang undang-undang ini sudah pasti kita dapat sekurang-kurangnya menghalang penjualan vape ataupun medical smoking device dengan izin kepada golongan kanak-kanak. Dan juga dengan rang undang-undang ini kita akan dapat menguatkuasa dan juga mengawal selia kaedah-kaedah packaging, penjualan, marketing untuk produk-produk vape. Dan juga seperti yang saya telah ulang kali menyebut, penyakit yang berasaskan daripada vape ini ataupun menghisap vape ini adalah sangat besar impaknya kepada produktiviti negara. Dengan satu pesakit yang menghidapi EVALI, jangkitan paru-paru, kita memerlukan hampir 150,000 untuk rawatan 14 hari. Dan juga selain daripada itu, petang ini juga kita akan membentangkan secara komprehensif fasal-fasal yang menyentuh berkenaan tentang kawalan merokok demi kesihatan awam. Dan juga saya telah dimaklumkan dan Dewan ini terdapat seramai 25 penyertaan ahli senator, dan juga ini adalah merupakan satu jumlah yang lebih banyak berbanding Dewan Rakyat. Syabas dan tahniah kepada Yang Berhormat Senator. Saya berharap agar sesi perbahasan pada petang ini adalah merupakan satu sesi yang komprehensif dan juga vibrant untuk semua. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri. Walaupun RUU ini sudah diluluskan di Dewan Rakyat, namun masyarakat masih lagi membahaskan isu ini, dan MMA juga telah memberi ulasan kerana mereka bimbang hasrat untuk melihat berakhirnya generasi perokok ini tidak dapat dicapai. Soalan saya, bagaimana kerajaan memastikan penguatkuasaan undang-undang tersebut dapat membendung peningkatan perokok dalam kalangan generasi muda kerana prevalence merokok dalam kalangan dewasa Malaysia kekal melebihi 21% sejak berpuluh tahun dahulu. Terima kasih. Okey.
Satu soalan yang baik dan merupakan satu perkara yang perlu kita lihat dengan serius untuk menjayakan kempen anti menolak rokok ataupun menghenti rokok ini perlukan kerjasama bersama masyarakat, pemimpin dan juga kerajaan. Dan juga saya lihat penguatkuasaan ini perlu diambil langkah yang serius. Kalau kita lihat sebaik saja Yang Berhormat Menteri Kesihatan melapor diri pagi tadi dan semalam diumumkan nama beliau, saya melihat terdapat sedikit sinar daripada masyarakat yang yakin bahawa penguatkuasaan ini akan diperkasakan kerana beliau sangat sinonim dengan penguatkuasaan rokok. Saya juga sendiri akan menyokong kempen-kempen dan juga Tan Sri Yang di-Pertua. Saya memohon hikmat dan nasihat Tan Sri yang lebih berpengalaman tentang saranan kepada ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara agar tidak merokok di kawasan yang berdekatan dengan Dewan kita ni, Tan Sri Yang di-Pertua. Saya sangat minta lah supaya perkara-perkara ini kita memberi contoh di mana kita adalah pengubal dasar. Jangan pula kita memberikan satu contoh yang tidak baik kepada masyarakat kerana banyak gambar-gambar, cerita-cerita bahawa masih ramai lagi perokok-perokok di Dewan ini. Maksud saya di kedua-kedua Dewan ini. Dan juga keyword dia adalah penguatkuasaan dan juga literasi. Dan kita akan cuba untuk bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain, terutama sekali Kementerian Pendidikan untuk mengadakan literasi berkenaan tentang masalah dan juga gejala merokok ini supaya kita dapat memulakan dari peringkat awal dan juga sehingga ke peringkat yang dewasa. Itu saja Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya terusnya menjemput Senator Puan Norita binti Saul. Tak ada. Seterusnya, saya menjemput Senator Dato' Haji Hussein bin Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB Tan Sri Speaker. Terima kasih juga kepada YB Senator Dato' Haji Hussein bin Awang. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, Kementerian melalui RISDA amat berterima kasih ke atas keprihatinan YB Senator terhadap peningkatan pendapatan pekebun kecil getah melalui industri perabot kayu getah tempatan. Pembangunan industri perabot kayu adalah di bawah tanggungjawab Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, MTIB, Kementerian Peladangan dan Komoditi, sebagai penyelaras dalam rangka polisi dan strategi industri perkayuan negara. RISDA pada masa ini tidak terlibat secara langsung dengan industri perabot kayu. RISDA telah membuat kajian kebolehsanaan projek dalam pembangunan pasaran perabot kayu getah, namun adalah didapati penglibatan dalam sektor ini sangat berisiko tinggi untuk RISDA terlibat secara langsung. Walau bagaimanapun, bagi menyokong industri perabot kayu getah, RISDA melaksanakan program penanaman semula tanaman getah dengan membekalkan benih getah jenis klon latex balak ataupun latex timber clone LTC kepada pekebun kecil yang menyertai program tanam semula getah. Klon ini adalah daripada benih kumpulan 1 dan kumpulan 2 seperti mana yang disyorkan oleh Lembaga Getah Malaysia. Klon LTC menghasilkan kayu getah balak yang mampu membesar dengan cepat dan boleh ditebang untuk mendapat hasil kayu getah selepas mencapai umur 15 tahun. Pokok getah tua daripada klon LTC yang ditanam semula oleh pekebun kecil boleh menjana pendapatan tinggi yang diperolehi daripada penjualan kayu pokok getah
tersebut nanti. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Ahmad. Silakan. Tambahan Tan Sri. Soalan tambahan. Silakan Tan Sri. Terima kasih Tan Sri yang betul. Apakah kementerian ada melaksanakan kajian mengenai potensi pekebun di bawah DISDA mengusahakan tanaman buluh dan insentif yang boleh dibantu berikutan terdapat permintaan yang tinggi serta kesediaan pekebun ke atas industri tersebut? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Untuk makluman Yang Berhormat, setakat ini RISDA tidak melaksanakan apa-apa kajian berkaitan tanaman buluh. Yang mana pada masa ini RISDA memfokuskan kepada tanaman getah yang mana lebih kepada pengeluaran susu getah bagi memastikan supply ataupun keluasan dan juga pendapatan pekebun getah dapat dijaga pada masa akan datang. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, sebenarnya kajian terhadap tanaman buluh ni dilaksanakan oleh Lembaga Perindasian Kayu Malaysia MTIB yang telah dilaksanakan, kalau tak silap saya, dalam 5 tahun yang sebelum ini. Terima kasih Tan Sri Ketua. Okay, terima kasih Ahmad. Saya menyebut Yang Berhormat Datuk Sri Lianka. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Bunga raya kembang segar berseri, langit membiru di bawah kerajaan Madani. Terima kasih peluang bertanya diberi. Soalan 11 untuk Menteri Dalam Negeri. Tan Sri minta maaf tak sempat nak jawab pantun dia. Saya bagi jampu bertulis nanti. Tan Sri, rasional pindahan ini adalah bertujuan untuk mengelakkan peruntukan ini yang perlu dibaca bersama dengan Seksyen 2/3 bahagian 2 jadual kedua disalah erti dan disalahguna untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi individu yang tidak berkelayakan seperti golongan anak tidak sah taraf dan mendakwa mereka tidak memiliki mana-mana kewarganegaraan semasa kelahiran. Untuk makluman Yang Berhormat, cadangan pindaan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan berkaitan perkara kewarganegaraan sedang dalam peringkat penyediaan rang undang-undang. Rang undang-undang ini seterusnya akan dibentang dan dibahaskan di Dewan Rakyat dalam persidangan akan datang. Sebagai maklumat tambahan, kajian ini telah melalui kajian perbandingan antara negara. Misalnya kita buat kajian dengan United Kingdom, dengan Singapura, dengan Jepun dan beberapa negara lain. Dan sesi libat urus secara holistik yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan seperti ahli akademik, ahli-ahli parlimen terutamanya, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, kerajaan negeri Sabah dan Sarawak terutamanya. Cadangan pindaan ini secara keseluruhannya adalah melibatkan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan mengenai kewarganegaraan, iaitu hak kesamarataan bagi anak yang dilahirkan kepada wanita dan lelaki warga negara Malaysia serta perkara lain yang berkaitan bagi memastikan pemerolehan kewarganegaraan Malaysia dianugerah kepada individu yang benar-benar layak dan memenuhi syarat-syarat saja. Terima kasih. Tan Sri. Ya, silakan. Terima kasih atas jawapan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi perlembagaan, pertubuhan dan aktivis seperti Lawyers for Liberty, Badan Peguam Malaysia, Persatuan Kebangsaan Hak Asasi Manusia, HAKAM dan pelbagai lagi pertubuhan begitu lantang menyuarakan kesaan supaya kerajaan mengukuhkan cadangan pindaan ini bagi mendukung semangat perlembagaan yang mengiktiraf hak kewarganegaraan dan jaminan bahawa tiada seorang pun akan terabai tanpa kerakyatan. Soalan, sejauh manakah
kesedaran kerajaan terhadap kerisauan yang dibangkitkan mengenai cadangan pindaan ini yang hanya akan mewujudkan kumpulan yang besar individu tanpa warga negara di negara ini yang akhirnya akan menyebabkan lebih banyak Amerika ini hilang peluang untuk mendapat pendidikan, akses kepada penjagaan perubatan dan peluang pekerjaan dan mungkin terpaksa hidup melarat akibat status ketiada negaraan mereka ini. Apakah pandangan kerajaan mengenai perkara ini? Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan melalui Kementerian Negeri khususnya Jabatan Pendaftaran Negara sentiasa peka dan memahami isu-isu sama dibangkitkan oleh NGO dan juga pihak-pihak lain. Justru itu kita dengan begitu teliti melaksanakan apa juga perubahan dan pindahan-pindahan yang nak kita lakukan. Untuk makluman Yang Berhormat, sebagaimana yang telah dijelaskan, kementerian ini telah menjalankan kajian secara menyeluruh dan disebut tadi perbandingan antara negara dan pelbagai sesi libat urus yang holistik yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Bukan hanya pertubuhan bukan kerajaan, malah ahli-ahli akademik. Mungkin saya boleh menyebut beberapa sesi libat urus yang kita buat. Misalnya dengan ahli akademik, ahli politik dan NGO. Kita laksanakan di zon utara, tengah, di selatan, timur, antara 14 April dengan Mei 2023 lalu. Kita juga buat sesi libat urus dengan ahli-ahli parlimen terutamanya, termasuk ahli Dewan Negara, dengan sisa kerajaan negeri Sabah pada Jun tahun ini kita lakukan sesi libat urus. Isu-isu melibatkan di negeri Sabah ditangani dalam sesi libat urus ini. Dengan sisa kerajaan negeri Sarawak, kita telah juga buat pada 12 Jun juga menangani isu-isu yang melibatkan negeri Sarawak. Maknanya banyak sesi libat urus termasuklah bersama dengan Jawatan Pilihan Khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya, Reformasi Institusi dan Jawatan Pilihan Khas Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat Parlimen. Juga kita buat dan juga pelbagai pihak lain, termasuklah kita juga menemui ketua-ketua WIP, baik pihak kerajaan atau pembangkang untuk kita tangani. Proses yang kita laksanakan begitu teliti. Sebab itu untuk maklumat Dewan, panjang sikit Tan Sri soalan ini, sebab soalan tadi pun nampak panjang juga. Saya nak jawab sikit sekali lagi. Saya nak sebut bahawa ini perkara yang memang kita sentiasa jaga. Kewarganegaraan seorang individu adalah ditentukan berdasarkan status perkahwinan dan taraf kewarganegaraan ibu bapa kandung individu berkenaan sewaktu kelahiran itu berlaku. Selaras dengan peruntukan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, Kaedah-Kaedah Kewarganegaraan 1964 serta perundangan berkaitan yang berkuat kuasa dalam isu pendaftaran perkahwinan, pengangkatan kesah tarafan anak, peraturan immigration dan juga hal lain. Dan taraf warga negara Malaysia tidak diberi sewena-wenanya. Permohonan bagi individu yang layak boleh dikemukakan jika memenuhi syarat, maka ia akan diberi berasaskan Perlembagaan Persekutuan. Apapun Tan Sri, banyak inisiatif yang kita buat melalui program Kasih Rakyat Mekah, Jawatankuasa Pasukan Petugas Khas Sarawak, Jawatankuasa Khas Kewarganegaraan Peringkat Negeri Sarawak, Jawatankuasa Pengurusan Khas Warga Negara Asing Sabah. Ini semua platform-platform yang kita buat untuk menangani isu-isu yang berbangkit. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Amat. Saya memahami kenapa dia terlambat. Sebab implikasi perpindahan kepada perlembagaan itu bukan satu tempat saja untuk mengisi keperluan anak dilahir oleh ibu warga negara Malaysia di luar negara sahaja. Tapi ada pindaan-pindaan lain. Jadi maknanya banyak pindaan kepada perlembagaan bakal dibentangkan di Dewan Parlimen ni. Jadi Yang Berhormat, ingat Parlimen ni Dewan Negara, Dewan Rakyat ya. Kalau nak penjelas jangan Dewan Rakyat saja, kami boleh berhenti kat sini juga. Penjelaskan kepada ahli Dewan Negara juga. Terima kasih Yang Amat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhammad Fatmi bin Cik Saleh.
Ya, Berhormat Tan Sri Yang Bertuah, soalan saya nombor 12. Tak ada, tak sihat. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan juga terima kasih YB Senator. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat yang berhormat Senator, sektor penerbangan awam menunjukkan perkembangan yang positif dan mampan dalam tahun 2023 ini. Bagi 10 bulan pertama 2023, trafik penumpang Malaysia telah berkembang secara konsisten dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 7.6% suku ke suku. Sehingga Oktober 2023, trafik penumpang telah mencapai 69.9 juta trafik penumpang. Disebabkan prestasi trafik penumpang yang lebih baik daripada jangkaan pada 2023 ini, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia ataupun MEFCOM telah menyemak naik ramalan trafik penumpang udara pada tahun ini daripada antara 74.6 juta hingga 80.8 juta kepada antara 84.5 juta hingga 86.5 juta. Ini bersamaan dengan antara 54% hingga 58% peningkatan daripada tahun 2022. Dalam hubungan ini, trafik penumpang dijangkakan pulih ke tahap 2019, iaitu pra-COVID pada tahun 2024 ini, insya-Allah. Di samping itu, prestasi kewangan syarikat-syarikat penerbangan berjadual Malaysia yang sedang beroperasi juga bertambah baik pada separuh tahun pertama 2023, di mana secara keseluruhannya syarikat penerbangan berjadual telah mencatatkan keuntungan operasi ataupun operating profit berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2022. Ini membolehkan syarikat-syarikat penerbangan menambah lebih banyak kapasiti untuk tahun 2024, terutamanya ke destinasi domestik ASEAN dan China untuk memenuhi permintaan pasaran. Selain itu, permohonan hak trafik udara ataupun Air Traffic Right ATR dengan izin turut meningkat sebanyak 87.8% bagi laluan antarabangsa daripada 41 laluan antarabangsa pada setengah tahun pertama tahun 2022 kepada 77 laluan antarabangsa pada setengah tahun pertama tahun 2023 ini. Permohonan Air Traffic Right untuk laluan domestik turut menunjukkan peningkatan sebanyak 154.5% daripada 11 Air Traffic Right kepada 28 Air Traffic Right bagi tempoh yang sama, menandakan momentum yang lebih kukuh dalam sektor penerbangan. Peningkatan ketara dalam permohonan dan kelulusan Air Traffic Right pada setengah tahun pertama 2023 berbanding tempoh sama pada tahun 2022 membuktikan daya tahan industri penerbangan yang sedia ada serta keupayaan industri untuk mengubah suai dan berkembang maju. Terima kasih. Airline ataupun penerbangan ini merupakan satu industri yang sangat sensitif dan juga bergantung kepada kompetensi penyampaian perkhidmatan. Ianya adalah satu servis industri. Sudah tentu servis kita perlu tip-top, perlu tingkatkan lagi. Dan saya nak refer kepada national airline kita, iaitu Malaysian Airlines. Hari ini Malaysian Airlines berada di sini sudah bertahun dan kita tahu berbagai-bagai masalah yang dihadapi. Dan nampaknya daripada jawapan menteri tadi, Timbalan Menteri tadi, sudah meningkat. Namun demikian, saya naik heran kerana antara perkara yang penting ialah destinasi.
Ada destinasi popular. Hari ini Malaysian Airlines kita rasa tak logik tak terbang ke sana. Apabila dia terbang ke sana, bukan saja kita boleh pergi ke sana dengan Malaysian Airlines, tetapi juga kita boleh membawa pelancong daripada tempat itu ke negara kita. Dan sekaligus kalau kapal terbang kita pergi sana, ianya juga satu iklan mempopularkan negara kita ini. Contoh antara destinasi popular ini yang akan berucap membawa yang ramai. Ya. Ini berucap ni. Soalan. Kejap. Ialah Dubai dan Guangzhou. Ini membawa banyak. Mengapa? Soalannya Tan Sri yang Bertuah, mengapa kita tidak dapat landing right, dan apakah usaha kerajaan untuk mendapat landing right ini? Saya rasa ini adalah satu kerugian bagi kita kalau tak dapat pergi ke sana. Terima kasih. Terima kasih yang di Tan Sri Pertua, terima kasih YB Senator. Sebagaimana yang dilihat daripada data daripada MAFCOM yang saya jawab tadi, bahawa memang penerbangan ini memang bertambah. Dan sekarang ini banyak juga yang walaupun penerbangan kita tidak ada kapal kita sendiri, tetapi banyak code sharing telah pun dibuat bersama-sama dengan airline-airline yang lain. Tetapi baru-baru ini yang sebenarnya syarikat kita telah pun menambah juga beberapa belum lama ini, iaitu berapa buah lagi kapal terbang kita sendiri ya di bawah MAS memang datang untuk dibeli. Ini juga akan menambah kapasiti kita ya daripada dia seperti 757 Max dan sebagainya yang baru kita sampai ke negara kita, dan banyak lagi dalam tempahan pada masa ini. Dan insya-Allah semua tempat-tempat kita membangunkan kapasiti kita ini, saya yakin dengan penambahan kapal terbang yang baru ini, kita memang mencuba untuk sampai kepada destinasi yang pastinya loadingnya memang boleh menguntungkan kita lah ya. Load factor tu memang adalah antara yang menjadi kriteria utama kita ya, load factor. Dan juga di mana baru-baru ini berkenaan dengan landing right ini, negara kita dan khususnya lah bahagian udara daripada MOT tidak berhenti ya. Kami sedang senantiasa berbincang dengan negara-negara lain, dan baru-baru ini juga baru di ICANN, iaitu International Aviation Negotiation di Riyadh baru-baru ini, di mana kita telah pun banyak berbincang negotiate tentang untuk penambahan air right ini. Landing right ini. Di samping itu juga menambah penerbangan. Contohnya, ambillah contoh ya, Saudi Airline. Kita telah pun mendapat persetujuan daripada 49 kepada 75. Malaysia 75, Saudi 75. Ini sebagai yang paling besar lah ya, yang baru yang kita bincang. Jadi perkara ini memang senantiasa dibuat. Perbincangan negotiation ini tidak berhenti. Bukan hanya setakat ini, banyak lagi airline kita ya, saya tak dapat disebutkan di sinilah semasa perbincangan tersebut. Ini yang latest ya. Jadi artinya usaha ini tidak berhenti. Kita melihat daripada load factor dalam perbincangan kita, dalam negotiation kita, load factor ini memainkan peranan yang utama. Kita tak mau juga pergi ke kawasan-kawasan yang mungkin pada pada pandangan kasar kita ini boleh menarik ya, tetapi yang sebenarnya kita melalui kajian yang detail daripada airline dan sebagainya, memang load factor inilah yang menjadi kriteria utama kita. Kita tak naklah beroperasi kepada kawasan-kawasan yang belum pasti akan menguntungkan kita ya, airline kita. Tetapi it will go on, especially dalam hal turis. Minta maaf Tan Sri yang di-Pertua. Ya. Tunggu kalau ada soalan lepas ni, Ahmad. Ya, pasal soalan tadi tidak dijawab. Pasal landing right kat Dubai, ada ke tak ada, dan kenapa tak ada Etihad dengan Emirates memang ada datang ke sini? Ya. Ada tak kita pergi sana? Terima kasih. Ya, memang tak ada, kita tahu. Tetapi yang saya sebut awal tadi adalah tentang code sharing ini. Kita tak beroperasi sendiri, tetapi kita code sharing dengan mereka. Ya, kita code sharing dengan mereka. Di sanalah kenapa kita tidak beroperasi ke sana, tetapi we go for code sharing.
Sebab kita fikirkan kalau kita sendiri nak pergi ke sana lah contohnya, kita belum dapat kemampuan itu untuk menandingi Emirates dan juga Etihad dan sebagainya. Dan Qatar Airline, kita bersaing dengan mereka yang major airline ini. Tapi code sharing kita teruskan bersama-sama dengan mereka. Ya? Bukan semestinya physically we fly there. Tidak semestinya. Kalau load kita tidak banyak. Kalau load kita tidak banyak, jadi kita lebih baik bercode sharing daripada menghantar kapal terbang kita yang mempunyai load yang sedikit yang akan merugikan operasi kita ke sana. Ya? Rasanya itulah yang jawapan yang dapat saya berikan. Tapi secara detailnya boleh lagi lah kita boleh go through together dengan MEFCOM untuk melihat perkara ini. Terima kasih. Tan Sri. Maaf, Tan Sri. Tan Sri, tapi tak bolehlah soal 2-3 kali itu. Sebab dia... Yang Muhammad. Dia tak jawab soalan. Yang Muhammad. Kita dulu ada pergi ke Dubai. Selepas tu perundingan buat code sharing. Ini yang masyarakat di luar sana melihat. Kenapa kita tamatkan kita punya landing right itu beri kepada Emirates? Itu yang ditanya ni. Apa tak jawab? Jadi yang salahnya siapa CEO masa tu serahkan kepada Emirates buat cost sharing. Cost sharing tu dapatlah untung sikit, tetapi the fact remain MAS tak pergi ke Dubai. Okey, yang ini betul. Now I mean sharing for both sides. Jadi perkara ini juga tentang code sharing ini saya rasa sudah pastinya yang diputus Tan Sri, iaitu kita melihat semua ini mungkin dapat dilihat semula when our load factor is getting better lah bagi saya. Melihat di sini perkara ini mengikut kajian dibuat oleh MEFCOM ini. Ya mungkin bila sudah load factornya bertambah lagi, kita rasanya insya-Allah boleh mungkin beroperasi dengan kapasiti kapal terbang kita sendiri juga. Pertambahan kapal terbang dan sebagainya di bawah Mas Airline. Jadi anyway, yang berhormat Tan Sri, bahawa untuk lebih detail lagi, we don't mind kita menjemputlah YB Senator dan sebagainya, boleh duduk bersama-sama dengan MEFCOM dan sebagainya untuk melihat perkara ini. Melihat. Ya? Okey, Ya Ahmad. Ringkas saja cerita. Jemput ahli Dewan Negara ni, satu sesi penjelasan. Boleh. No problem. Itu saya cakap tadi secara detailnya lagi. Secara detail. Bagaimana kenapa CEO tu serah dengan Emirates dulu? Yes. Lepas tu dia sendiri masuk Emirates. Itu kita tahu tu. Saya sendiri memahati benda tu daripada dulu lagi. Dia serahkan awal landing right kepada Emirates. Lepas tu dia berhenti daripada masuk Emirates. Anyway, sir. Jadi yang bukan yang Umar punya salah lah ni. No. I know it's not this one. Ini ceritanya panjang lah. Tak apa. Nanti jelaskan. Jemput kami orang ni. Saya baru balik daripada Riyadh juga. Saya jumpa juga bekas CEO yang di sini dulu. In the new airline lah. Masih. Nanti kita akan buat sesi untuk penjelasan, penerangan lah kepada semua ahli senator. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih je. Boleh soalan tambahan Tan Sri? Masih boleh Ahmad. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Memang kita mengharapkan sektor penerbangan kita ni yang first class Tan Sri. Tapi saya nak tanya satu soalan berkenaan My Airline. Seperti yang kita sedia maklum bahawa telah memberhentikan operasi syarikat ini dan ramai yang dah beli tiket ini lebih 20 juta. Jadi apakah status sekarang Yang Berhormat Timbalan Menteri? Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Yang Berhormat Tan Sri, semalam Menteri Pengangkutan menggulung di sinilah dan telah pun menyebut tentang My Airline. So I'm reading, kalau saya bawa jawab ni apa yang telah pun disebut beliau semalam lah ya untuk hari ini. Berhubungan dengan My Airline ini. Ini nak cerita everything tak ada, ini mengikut apa yang telah pun digulung semalam. Iaitu tentang sekarang ini persoalan bayaran balik tiket penerbangan kepada pelanggan yang terkesan ekoran penggantungan operasi My Airline. Sukacita saya maklumkan
bahawa Kementerian Pembangunan melalui MEFCOM akan memastikan semua aduan terhadap MyAirline diambil tindakan dan diselesaikan seperti mana yang ditetapkan di bawah Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016, iaitu di bawah Malaysian Aviation Consumer Protection Code 2016 MACPC yang telah diperkenalkan dan dikuatkuasakan mulai 1 Julai 2016. Jadi berdasarkan perenggan 12 MACPC, para penumpang yang terjejas hendaklah ditawarkan bayaran balik refund dalam masa 30 hari pada harga yang dibeli masuk cukai dan fee, termasuk cukai dan fee bagi sebahagian atau bahagian-bahagian perjalanan yang tidak dilaksanakan. Pihak MEFCOM sedang memantau situasi ini dengan rapat dan akan memastikan semua aduan serta isu yang dibangkitkan oleh penumpang yang terjejas disebabkan penggantungan operasi MyAirline dapat diselesaikan sepenuhnya. MyAirline telah memberi jaminan kepada MEFCOM bahawa mereka akan menunaikan kewajipan untuk membuat bayaran balik kepada penumpang yang terjejas. Ada banyak lagi ni. It's okay, sir. I just read. Okey, terima kasih. Terima kasih. Selain itu, MEFCOM juga telah mengadakan perbincangan dengan bersama pihak Bank Negara Malaysia berkenaan isu pembayaran balik kepada pelanggan yang terjejas dalam hal ini. Dalam hal ini, pihak Bank Negara Malaysia telah mengesahkan bahawa bagi penumpang yang telah membeli tiket melalui kad kredit, kad debit dan direct debit FPX, penumpang boleh menuntut bayaran balik melalui proses charge balik dengan menghubungi bank atau pengeluar kad debit atau kad kredit mereka. Di samping itu juga bagi pengguna yang membeli tiket penerbangan dengan ejen pelancongan dan ejen pelancongan dalam talian, bayaran balik adalah tertakluk kepada terma dan syarat tiket penerbangan yang ditempah melalui ejen pelancongan. Bagi penumpang yang telah membeli insurans perjalanan MyAirline, penumpang boleh menyemak dengan Zurich Malaysia, penyedia insurans perjalanan MyAirline mengenai terma dan syarat insurans perjalanan yang telah dibeli. Zurich Malaysia juga menawarkan pembayaran muhibah bagi mereka yang telah membeli insurans perjalanan dengan mereka. Jadi berdasarkan penglibatan dengan Bank Negara Malaysia, MEFCOM telah membangunkan soalan lazim mengenai bayaran balik penggunaan MyAirline melalui proses charge balik. Soalan lazim tersebut diterbitkan di dalam web dan juga di platform media sosial MEFCOM. Pengguna yang telah menulis kepada MEFCOM telah menerima email dengan soalan lazim untuk rujukan pengguna memulakan bayaran balik mereka secepat mungkin. Ini yang berkaitan dengan MyAirline. Apa soalan lazim tu, Muhammad? Dalam senarai itu, so what are the question? Itu macam ayat lazim juga. Iyalah. Ada istilah. I think this one is the answer sebab sekarang ini ialah isu pengguna lah yang telah pun membeli tiket dan sebagainya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ahli-ahli Muhammad, sekian saja sesi soal jawab lisan pada pagi ini. Aturan urusan mesyuarat dan usul oleh Yang Berhormat Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 11/1. Tuan Yang Dipertua, bahawa mengikut Peraturan Mesyuarat 11/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus sehingga jam 7 petang. Terima kasih. Ada yang menyokong? Saya menyokong Tan Sri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya usul seperti yang dikemukakan Yang Berhormat Menteri itu tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang setuju kata setuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Semua bersetuju. Usul disetujukan. DR 36/2023 Rang Undang-Undang Kewangan Nombor 2 2023 bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tahniah. Terima kasih Tan Sri.
Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Stem 1949, Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Duty Hiburan 1953, Akta Custom 1967, Akta Excise 1976, Akta Levy Kenderaan Barang-barang 1983, Akta Levy Keuntungan Luar Biasa 1998, Akta Cukai Pelancongan 2017, Akta Cukai Jualan 2018, Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dan Akta Levy Pelepasan 2019 dibacakan kali kedua sekarang. Datuk Yang di-Pertua, Ruang Undang-Undang Kewangan Nombor 2 2023 yang dicadangkan adalah bagi menguatkuasakan langkah cukai yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2024 pada 13 Oktober 2023 yang lalu. Antaranya pelaksanaan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai, cukai minimum global dan electronic invoice atau e-invoice. Selain itu, rang undang-undang ini juga bertujuan untuk menambah baik pentadbiran cukai langsung dan cukai tidak langsung yang memerlukan pindaan kepada akta-akta yang berkaitan. Secara keseluruhannya, rang undang-undang ini mengandungi 142 fasal yang dibahagikan kepada 15 bab bagi meminda 14 akta cukai langsung dan cukai tidak langsung seperti yang telah dinyatakan. Saya mohon untuk menghuraikan setiap bab di dalam rang undang-undang ini seperti berikut. Bab 1. Bab ini mengandungi fasa 1 yang menyatakan tajuk ringkas akta iaitu dikenali sebagai Akta Kewangan Nombor 2 2023. Bab kedua, pindaan kepada Akta Cukai Pendapatan 1967. Bab ini mengandungi 32 fasal iaitu fasa 3 hingga 34 yang bertujuan untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi melaksanakan langkah cukai yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2024 di samping pindaan bagi menambah baik pentadbiran cukai. Fasa 3 bertujuan untuk menetapkan tarikh kuat kuasa pelaksanaan cukai keuntungan modal mulai 1 Januari 2024, pelaksanaan e-invoice secara berperingkat mulai 1 Januari 2024, layanan cukai bagi pembayar cukai korporat dan individu yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 mulai tahun taksiran 2024 dan cukai minimum global yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025. Fasa 4 bertujuan memasukkan tarif baharu bagi capital asset atau stock exchange berhubung kenaan cukai keuntungan modal. Takrifan elektronik invoice yang menghendaki mana-mana orang untuk mengeluarkan invoice elektronik atau apa-apa dokumen yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri berkenaan barang yang dijual atau perkhidmatan yang dilaksanakan dan meminda takrif foreign tax untuk menjelaskan bahawa bagi maksud kenaan cukai ke atas pendapatan di bawah Undang-Undang Negara Luar Malaysia, hendaklah merujuk kepada negara luar Malaysia di mana pendapatan yang sama itu terbit. Fasa 5 dan 6 memperuntukkan bahawa laba atau keuntungan daripada pelupusan aset modal sebagai kelas pendapatan yang boleh dikenakan cukai, manakala fasa 7 memperuntukkan bahawa pendapatan yang boleh dikenakan cukai bagi pelupusan aset modal oleh syarikat, perkongsian liability terhad, badan amanah dan korporasi adalah tertakluk kepada kadar cukai sebagaimana yang dinyatakan di bawah bahagian baharu iaitu bahagian 21 dalam jadual 1 Akta Cukai Pendapatan 1967. Fasa 8 pula memperuntukkan bahawa laba atau keuntungan daripada pelupusan saham oleh suatu syarikat terkawal yang diperbadankan di luar Malaysia hendaklah disifatkan diperoleh dari Malaysia sekiranya syarikat itu memiliki harta tanah yang terletak di Malaysia yang mana harga pasaran harta tanah itu adalah lebih daripada 75% daripada nilai aset ketaranya. Fasa 9 memperuntukkan bahawa hak penggunaan dana terkumpul untuk menjalankan perniagaan atau mengambil bahagian dalam perniagaan oleh institusi atau organisasi yang diluluskan di bawah subsection 44/6 dinaikkan daripada tidak melebihi 25% kepada tidak melebihi 35%. Seterusnya, fasa 10 bertujuan untuk menjelaskan
pelepasan cukai individu yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2024 iaitu pertama, skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan diperluas meliputi pemeriksaan dan rawatan pergigian untuk diri sendiri, pasangan atau anak terhad kepada RM1,000. Kedua, skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan untuk ibu bapa diperluas meliputi pemeriksaan perubatan lengkap terhad kepada RM1,000. Ketiga, skop pelepasan cukai bagi gaya hidup diperluas meliputi perbelanjaan untuk apa-apa kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan sendiri selain khusus yang diiktiraf oleh Kementerian Sumber Manusia. Keempat, perbelanjaan bagi pembelian peralatan sukan dan yuran keahlian gimnasium dikeluarkan daripada skop pelepasan gaya hidup. Namun ia dimasukkan ke dalam pelepasan cukai baharu yang merangkumi pembayaran yuran latihan sukan bagi menjalankan aktiviti sukan yang disenaraikan di bawah Akta Pembangunan Sukan dengan hak pelepasan cukai dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000. Kelima, tempoh pelepasan cukai bagi perbelanjaan yuran khusus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri yang diiktiraf oleh Kementerian Sumber Manusia dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2026. Keenam, tempoh pelepasan cukai bagi bayaran pemasangan, sewaan, pembelian termasuk sewa beli peralatan atau langangan, penggunaan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2027. Fasa 11 memperuntukkan bahawa keuntungan yang terbit daripada realisasi pelaburan suatu unit amanah adalah dianggap sebagai pendapatan badan amanah. Manakala realisasi harta tanah sebagaimana ditafsirkan dalam Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 tidak boleh dianggap sebagai pendapatan badan amanah itu. Fasa 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23 dan 25 bertujuan memperjelas peruntukan mengenai pentadbiran cukai keuntungan modal seperti pengemukaan borang nyata cukai secara elektronik dalam tempoh 60 hari dari tarikh pelupusan kesalahan, penalti, rayuan, relief kutipan dan bayaran balik cukai. Fasa 15 dan 16 bertujuan memasukkan peruntukan baharu berhubung pelaksanaan e-invoice seperti kewajipan kepada perniagaan untuk mengeluarkan e-invoice bagi transaksi jualan barang atau perkhidmatan yang dilaksanakan dan kewajipan untuk memberikan maklumat serta mengemukakan dokumen melalui medium elektronik. Fasa 17 untuk mengecualikan majikan daripada mengemukakan notis sekiranya pekerja masih meneruskan penggajian selepas pemberhentian. Pindaan juga memperuntukkan bahawa dokumen penyata di bawah Seksyen 83 hendaklah dikemukakan kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri melalui medium elektronik. Fasa 22 bertujuan untuk membolehkan syarikat perkongsian liability terhad badan amanah dan koperasi untuk mengemukakan anggaran cukai pendapatan yang perlu dibayar dalam bulan ke-6, bulan ke-9 atau bulan ke-11 atau ketiga-tiga bulan untuk tempoh asas bagi suatu tahun taksiran. Fasa 26 memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri untuk mengeluarkan garis panduan bagi memperjelas peruntukan di dalam akta atau memudah cara pematuhan undang-undang berkaitan. Fasa 27 memberikan akses kepada Ketua Pengarah Custom ke atas maklumat e-invoice setakat yang perlu bagi menjalankan fungsinya. Pindaan ini juga bertujuan untuk meluaskan tafsiran orang yang dikelaskan untuk termasuk mana-mana orang yang mempunyai akses kepada maklumat e-invoice. Fasa 28 mengadakan peruntukan yang membolehkan pengurusan syarikat untuk memberi kebenaran secara bertulis kepada pekerjanya untuk mengemukakan apa-apa borang yang ditetapkan bagi pihaknya mengikut cara yang diperuntukkan di bawah akta. Fasa 29 dan 30 bertujuan memasukkan bahagian baharu 11 yang mengandungi peruntukan bagi melaksanakan GMT di Malaysia dengan mengguna pakai Globe Rules yang ditetapkan oleh Organisation of Economic Cooperation and Development OECD.
GMT adalah merujuk kepada pengenaan kadar cukai efektif minimum di peringkat global pada kadar 15% yang akan dikenakan kepada kutipan perusahaan multinasional yang mempunyai pendapatan global tahunan sekurang-kurangnya 705 juta euro. Fasa 31 memasukkan bahagian baharu 21 ke dalam jadual 1 bagi memperuntukkan kadar cukai keuntungan modal. Fasa 32 menetapkan bahawa allow modal kas yang diberikan tanpa hak bagi aset bernilai kecil tidak layak dituntut oleh PMKS jika 20% atau lebih modal berbayarnya dimiliki oleh satu atau lebih syarikat yang diperbadankan di luar Malaysia atau oleh satu atau lebih individu yang bukan warga negara Malaysia. Fasa 33 bertujuan meminda peruntukan mengenai pendapatan suatu institusi, organisasi atau dana yang diluluskan di bawah subsection 44-6 adalah dikecualikan daripada cukai pendapatan selagi mana ia mematuhi syarat kelulusan yang ditetapkan. Manakala fasa 34 bertujuan meminda takrif foreign income bagi mengasingkan tafsiran pendapatan asing antara kredit sehara, unilateral credit dengan kredit dua hala, bilateral credit. Bab ketiga, pindaan kepada Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Bab ini terdiri daripada 16 fasa iaitu fasa 35 hingga fasa 50 yang bertujuan meminda Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Fasa 35 menyatakan tarikh kuat kuasa pindaan bagi melaksanakan cukai keuntungan modal mulai 1 Januari 2024 dan sistem taksir sendiri cukai keuntungan harta tanah mulai 1 Januari 2025. Fasa 36 memasukkan takrif baharu mengenai amanah perniagaan dan untuk menjadikan satu amanah perniagaan termasuklah dalam takrif syarikat. Fasa 37 hingga 49 memperuntukkan pindaan berkaitan sistem taksir sendiri cukai keuntungan harta tanah, antaranya seperti mewajibkan pengiraan cukai sendiri dan mengemukakan borang nyata cukai keuntungan harta tanah dalam tempoh 60 hari dari tarikh pelupusan. Memperuntukkan bahawa jika nilai pasaran diambil kira bagi maksud membuat suatu penyata, nilai pasaran itu adalah berdasarkan penilaian yang dibuat oleh seorang penilai. Borang nyata cukai yang dikemukakan adalah disifatkan sebagai suatu notis tafsiran yang telah diserahkan kepada pembayar cukai pada tarikh tafsiran disifatkan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Bagi satu tafsiran ke atas penyata yang dibuat di bawah subsection 14-1, cukai atau cukai tambahan yang kena dibayar hendaklah menjadi genap masa dan kena dibayar dalam tempoh 60 hari dari tarikh pelupusan. Dan akhirnya dokumen hendaklah disimpan bagi tempoh 7 tahun daripada akhir tahun tafsiran dalam mana tafsiran tersebut telah dibangkitkan. Fasa 50 bertujuan meminda jadual 2 bagi memasukkan takrif koperasi dan badan amanah serta memperuntukkan perolehan dan pelupusan saham syarikat harta tanah di bawah akta ini adalah tidak terpakai kepada syarikat, perkongsian liability terhad, badan amanah atau koperasi. Namun, pelupusan aset oleh entiti labuan di bawah Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 masih tertakluk kepada Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Bab keempat, pindaan kepada Akta Stamp 1949. Bab ini terdiri daripada 20 fasa iaitu fasa 51 hingga fasa 70 yang bertujuan untuk meminda Akta Stamp 1949. Fasa 51 menyatakan bahawa tarikh kuat kuasa bagi pindaan yang dibuat dalam akta ini adalah mulai 1 Januari 2024. Fasa 52 memasukkan takrif baharu mengenai writing or written yang memperuntukkan bahawa surat cara adalah termasuk surat cara elektronik. Fasa 53, 54, 55, 58, 59, 69 dan 70 bertujuan meminda seksyen dan jadual berkaitan bagi menghentikan penggunaan stamp pelekat serta mesin franking pos dan digital untuk stamp tertera. Fasa 56 bertujuan untuk menjelaskan bahawa Mahkamah Tinggi menjalankan bidang kuasa asalnya dan bukannya bidang kuasa rayuan semasa mendengar rayuan terhadap keputusan pemungut di bawah Seksyen 38A Akta Stamp 1949.
Fasa 57 memperuntukkan bahawa tarikh penerimaan surat cara secara penghantaran elektronik hendaklah ditentusahkan dengan pengemukaan suatu salinan atau catatan penghantaran elektronik itu. Fasa 60 hingga 67 bertujuan mengemaskini peruntukan berkaitan susulan daripada pemberhentian penggunaan stem pelekat serta mesin franking, pos dan digital. Fasa 68 bertujuan untuk meminda jadual pertama bagi memperuntukkan bahawa hak duty stamp RM2,000 ke atas surat cara pinjaman atau pembiayaan patuh syariah dalam mata wang asing dimansuhkan. Duit stamp bagi surat cara pindah milik harta tanah yang disempurnakan oleh syarikat asing atau seorang yang bukan warga negara dan bukan pemastautin tetap adalah pada kadar 4% dan duit stamp bagi pelepasan hak oleh beneficiary harta pusaka si mati kepada beneficiary lain yang berhak di bawah harta pusaka yang sama adalah RM10. Bab kelima, pindaan kepada Akta Petroleum, Cukai Pendapatan 1967. Bab ini terdiri daripada 8 fasal iaitu fasal 71 hingga fasal 78 yang bertujuan untuk meminda Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967. Fasal 71 menyatakan tarikh kuatkuasa pelaksanaan e-invoice mulai 1 Januari 2024. Pindaan berhubung layanan cukai bagi operasi petroleum yang berkuat kuasa bagi tahun tafsiran 2024 dan pelaksanaan cukai minimum global atau GMT mulai 1 Januari 2025. Fasa 72 bertujuan meminda Seksyen 2 untuk memasukkan takrif baharu bagi elektronik invoice yang menghendaki mana-mana orang untuk mengeluarkan invoice elektronik. Menggantikan takrif secondary recovery bagi membenarkan alaun modal dipercepatkan layak dituntut ke atas pembelajaran bagi kaedah secondary recovery dan memperuntukkan bahawa jika suatu perkongsian menjalankan operasi petroleum di bawah 2 atau lebih perjanjian petroleum dan kawasan di bawah perjanjian tersebut adalah bersempadan, operasi petroleum dalam kawasan tersebut hendaklah dikira sebagai dijalankan di bawah satu perjanjian petroleum. Dalam hal ini, semua anggota kepada perkongsian itu adalah pihak asal yang sama di dalam perjanjian petroleum dan diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Fasa 73 bertujuan memperuntukkan penggunaan Globe Rules bagi pelaksanaan GMT di Malaysia ke atas syarikat yang membayar cukai di bawah Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967. Peruntukan ini adalah selaras dengan peruntukan berhubung pindaan berkaitan GMT yang dibuat dalam Akta Cukai Pendapatan 1967. Fasa 74 bertujuan untuk menjelaskan bahawa pendapatan yang boleh dikenakan cukai daripada operasi petroleum mana-mana orang selain daripada Petroleum Nasional Berhad atau pihak berkuasa bersama Malaysia Thailand hendaklah ditentukan dalam rujukan kepada setiap perjanjian petroleum secara berasingan. Fasa 75 hingga 77 bertujuan untuk memasukkan seksyen baharu bagi pelaksanaan e-invoice oleh syarikat petroleum huluan. Peruntukan ini adalah selaras dengan peruntukan berhubung invoice elektronik yang dibuat dalam Akta Cukai Pendapatan 1967. Seterusnya, fasa 78 memperuntukkan bahawa pengurusan syarikat boleh memberikan kebenaran secara bertulis kepada pekerjanya untuk mengemukakan apa-apa borang yang ditetapkan bagi pihaknya mengikut cara yang diperuntukkan di bawah akta ini. Bab ke-6, pindaan kepada Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990. Bab ini terdiri daripada 8 fasal iaitu fasal 79 hingga fasal 86 yang bertujuan untuk meminda Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 berhubung pelaksanaan e-invoice dan GMT. Fasa 79 menyatakan tarikh kuatkuasa pelaksanaan e-invoice mulai 1 Januari 2024 dan pelaksanaan GMT mulai 1 Januari 2025. Fasa 80 memasukkan takrif baharu bagi invoice elektronik yang merujuk kepada definisi di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Fasa 81 memperuntukkan penggunaan Globe Rules bagi pelaksanaan GMT ke atas entiti Labuan yang membayar cukai di bawah LBATA 1990.
Peruntukan ini adalah selaras dengan peruntukan berhubung pindaan berkaitan GMT yang dibuat dalam Akta Cukai Pendapatan 1967. Fasa 84 hingga 86 pula bertujuan memasukkan seksyen baharu bagi pelaksanaan e-invoice selaras dengan peruntukan sama yang dibuat dalam pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967. Bab ke-7 hingga bab ke-15, pindaan kepada Akta Cukai Tidak Langsung. Datuk Yang di-Pertua, secara keseluruhannya terdapat 9 Akta Cukai Tidak Langsung yang dipinda dalam RUU Kewangan nombor 2 2023, iaitu Akta Duti Hiburan 1953, Akta Custom 1967, Akta Excise 1976, Akta Levy Kenderaan Barang 1983, Akta Levy Keuntungan Luar Biasa 1998, Akta Cukai Pelancongan 2017, Akta Cukai Jualan 2018, Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dan Akta Levy Pelepasan 2019. Pindaan utama yang dilaksanakan dalam setiap akta adalah bertujuan untuk memansuhkan peruntukan berkaitan tempoh 120 hari atau 3 bulan untuk mendapatkan pengesahan ke atas perintah atau perundangan subsidiari lain yang telah dibentangkan sebagai risalat dalam Dewan Rakyat. Di bawah kesemua Akta Cukai Tidak Langsung yang terlibat, Parlimen telah memberi kuasa kepada Menteri Kewangan untuk membuat perintah atau perundangan subsidiari lain bagi mengenakan, menaikkan, menurunkan atau meremitkan cukai melalui peruntukan dalam akta-akta tersebut. Pemansuhan peruntukan berkaitan tempoh 120 hari atau 3 bulan untuk mendapatkan pengesahan adalah bertujuan untuk memudahkan pentadbiran cukai. Ini memandangkan perintah atau perundangan subsidiari tersebut adalah bersifat negative resolution procedure, di mana perkara yang diwartakan melalui perintah atau perundangan subsidiari telah pun berkuat kuasa dan dilaksanakan lebih awal sebelum ia dibentangkan sebagai risalat di Dewan Rakyat. Selain itu, pindaan turut dilaksanakan ke atas Akta Cukai Jualan 2018 berhubung pelaksanaan cukai jualan ke atas barang bernilai rendah seperti tafsiran kepada tema platform atau talian sendiri, memperuntukkan kuasa kepada Menteri Kewangan untuk memberi pengecualian dan membuat Baik, sekarang ini sedang berlangsungnya bagi bacaan kedua Rang Undang-Undang Kewangan 2023 dibacakan oleh Timbalan Menteri Kewangan. Anda boleh saksikan kami di saluran berita RTM di RTM Klik dan juga penstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, menurut aturan urusan mesyuarat, antara persoalan dikemukakan oleh Tuan Haji Hussein meminta Menteri Pengangkutan menyatakan sama ada kerajaan mempunyai suatu kerangka pelan pembangunan khusus di sepanjang jajaran ECRL dan jajaran LPT3 di negeri-negeri Pantai Timur. Jawapan bagi persoalan tersebut, antara usaha kerajaan dalam pembangunan di sepanjang koridor ECRL juga diterjemahkan oleh Pelan Malaysia melalui kajian Pelan Induk Bersepadu Guna Tanah Laluan Rel Pantai Timur. Ianya bertujuan untuk memastikan pembangunan guna tanah di sepanjang jajaran ECRL dan juga di sekitar stesen ECRL, termasuklah pembangunan pelaburan projek pemacu ekonomi dapat dikenal pasti dan juga potensi ECRL dalam menyokong pertubuhan wilayah negara dapat dioptimumkan. Cadangan projek pembangunan EAP di negeri-negeri sepanjang jajaran ECRL di Pantai Timur terdapat 3 negeri iaitu di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Baik, seterusnya disusuli dengan soalan seterusnya oleh Datuk Haji Aziz meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan 2 perkara. Yang pertama iaitu status terkini penangguhan pengeluaran kad pengenalan kanak-kanak MyKid ekoran masalah bekalan microchip, dan yang kedua adalah apakah inisiatif kerajaan bagi memastikan masalah ini dapat diselesaikan memandangkan penggunaan MyKid penting di jabatan kerajaan. Jawapan bagi persoalan tersebut, JPN telah mula mencetak 160,000 permohonan kad pengenalan kanak-kanak MyKid yang telah pun tertunggak mulai Oktober dan dijangka siap pada hujung tahun ini. Serahan akan dilakukan secara berperingkat supaya saja proses cetakan MyKid selesai. Ibu bapa atau penjaga boleh menggunakan CJ kelahiran bagi sebarang urusan dengan pihak kerajaan maupun swasta sementara menunggu kelulusan permohonan MyKid. Baik, dan antara yang lain juga iaitu berkenaan dengan
soalan yang dikemukakan oleh Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta meminta Menteri Kesihatan menyatakan komitmen kementerian dalam menjaga kebajikan pegawai perubatan, mengkaji semula allowance tugas atau panggilan on call, dan antara jawapannya adalah iaitu jawapan bagi persoalan tersebut penggunaan kenaikan kadar allowance tugas atas panggilan on call juga telah diangkat agensi pada tahun 2022 dan juga 2023. Dan anda boleh saksikan persidangan Dewan Negara sehingga selesai untuk hari ini dan akan ditangguhkan, tidak akan ditangguhkan dan dia akan disambung semula pada jam 10 pagi esok. Saya kira sampai di sini saja. Sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.